Apa dia? Ada beberapa, nanti kita tengok. Bagi dosa mereka itu iaitu 18 perkara, 18 bahagi. Pada malam yang diampun beberapa banyak dosa daripada segala makhluk, iaitu malam nisfu Syaban. Malam itu diampunkan dosa-dosa manusia-manusia, makhluk-makhluk Allah, kecuali 18 perkara Allah tak ampunkan, ya. Tahu kan nisfu Syaban? Malam itu malam 16 Syaban, ya. Itu malam nisfu Syaban, malam bahagian yang kedua pada bulan Syaban. Selalu orang baca surah Yasin, ya, pada malam itu. Orang baca surah Yasin lagi berapa kali? 3 kali. Baca yang pertama, kita minta kepada Allah supaya dikuatkan iman kita. Kemudian baca kali kedua, minta kepada Allah supaya kita dapat panjang umur kita dalam kita beribadah kepadanya. Lepas tu baca sekali lagi, kita minta doa agar diberi rezeki yang halal yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang mengatakan yang ini bid'ah, ya. Ada yang mengatakan ini bid'ah, tapi ada dalam kitab. Kita bukan pandai mengarang kitab pun tak pandai, baca kitab pun tak bererti. Bila ada dalam kitab kita terima ajalah. Takut ada yang pandai-pandai tak tahu saya, ya. Ada yang mengatakan bid'ah, tak ada dalam hadis dan sebagainya. Tapi itu amalan biasa bagi orang Melayu, ya. Takkan dah baca Yasin masuk neraka, ya. Ada ke? Ustaz, ada ke orang baca Yasin masuk neraka? Ya. Jadi benda yang baik itu buat ajalah, ya. Walaupun amalan ni tak ada dalam hadis, mungkin tak ada dalam hadis, kalau ada pun saya tak tahulah, ya. Itu tiap-tiap malam nisfu Syaban kita adakan upacara membaca Yasin, ya. Baca surah Yasin, bukan baca Yasin, baca surah Yasin. Baca Yasin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kita tutup, wallahu alam, ya. Sadaqallahul azim. Itu baca Yasin. Ini kita baca surah Yasin. Baik, malam itu, malam nisfu Syaban tu, Allah ampunkan dosa-dosa makhluknya, ya, dosa-dosa ciptaannya, dosa-dosa selain daripadanya lah, makhluk tu artinya yang lain daripada Allah. Ya, kecuali 18 perkara ni. Nanti akan kita baca apa benda ni, ya. Kerana banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya, melainkan sekalian orang yang lagi akan datang sebutannya, tiadalah mengampun Allah Subhanahu wa taala akan dosa mereka itu. Kerana mendatangkan kejahatan yang amat besar. Yang barang yang mengerjakan mereka itu akan dia, melainkan jikalau taubat mereka itu. Kalau setakat astaghfirullahalazim itu tak ampun lagi, ya, atau ampun kalau dosa aku, tak diampun lagi, kecuali dia taubat dengan syarat-syaratnya. Apa nama taubat tu? Taubat nasuha. Ada syaratnya 3. Yang pertama, menyesal betul-betul. Yang kedua, dia meninggalkan dosa yang dibuatkannya itu. Yang ketiga, dia tidak lagi bercita-cita untuk melakukannya. Dia azam takkan melakukannya. Itu kalau dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, diselesaikan dosa itu, ya, diselesaikan dengan manusia. Kalau ada 4 syarat ni, tadi 3 ya, saya sebut 4 bila ada dosa dengan manusia, ya. Kalau ada yang itu telah kita selesaikan, maka diampunkan dosa kita. Ya, itu taubat nasuha namanya, ya. Baik. Itu kecuali dia taubat, kecuali mereka taubat, atau kecuali taubat mereka itu dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat, dipanggil taubat nasuha. Ya, mudah-mudahan Allah akan maafkan segala kesalahan kamu dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya apa? Beberapa sungai. Di bawah syurga tu ada sungai tau.
Nak ke tak nak? Atas taubatlah. Ya, kerana Allah sangat kasih kepada orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat kasih kepada orang yang taubat dan kasih kepada orang yang mensucikan diri mereka zahir dan batin. Jadi taubatlah selalu kepada Allah SWT. Paling kurangnya berapa kali? 70 kali sehari semalam. Kerana Rasul pun begitu. Rasul tak ada dosa kerana dia maksum pun taubat 70 kali. Kita ada orang tak berdosa angkat tangan. Saya tengok benda mana kopel je, angkat gambarnya di kamera ni tahu. Bangkit pagi lagi udah berdosa. Kalau ada rumah kita, rumah orang, ya dah. Celik aja mata dah. Kalau tak ada rumah kita, rumah orang. Deng 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 deng. Dalam hatiku hanya ada kamu. Udah telinga berdosa. Buka aja tingkap nak pergi ke masjid ni. Macam ustaz-ustaz ni. Buka tingkap nak pergi masjid tau. Start motor. Udah nampak orang jogging pakai seluar pendek. Ya. Macam saya tu, taman saya tu tau. Bila start je motor, udah ada orang jogging pakai seluar pendek. Amoy pula tu. Ya. Pahanya besar-besar tiang tu punya. Nampak? Ya. Ada kalau tak dia tengok, terlanggar. Ada? Tengok jugalah. Udah berdosa mata. Tu belum jumpa kawan-kawan lagi. Bila dah lepas mayang, udah apa tu, jumpa pula member-member semuanya. Ya. Jumpa kumpulan-kumpulan yang udah apa? Yang udah pencin belaka. Kumpulan orang pencin. Budak bila kumpul 4-5 orang tu dah. Mulalah bercakap. Bila bercakap, apa jadi? Ngumpat aja lah anu. Tengoklah tajuknya apa. Kalau tajuknya politik, ngumpat UMNO. Ya. Kalau UMNO pula ngumpat apa? Ngumpat PAS. Ya. Ngumpat DAP. Ya. Calon DAP tu Melayu ye. Kata, anak darah pula tu lawa ye. Tapi buat apa? Dah ngumpat. Ya. Itu dia ya. Jadi kita ni berdosa belaka. Kalau Rasul pun 70 kali sehari semalam, kita patut berapa kali? 70 juta kali patutnya lah. Tapi tidak disyariatkan begitu ya. Kita cukuplah ikut Rasulullah 70 kali itu dah cukup lah tu ya. Kalau boleh 70 kali ataupun baik lagi 100 kali. Kerana ada hadis lagi mengatakan Rasulullah itu sehari semalam bertaubat kepada Allah 100 kali. Ambil mana-mana hendak lah. 70 pun boleh, 100 pun boleh. Tapi jangan langsung tak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi itu, kalau astaghfirullahalazim aja, itu dosa-dosa kecil sahaja. Kalau dosa besar, kena taubat nasuha. Ada 4 syarat tadi ya. Kalau dosa kecil aja boleh. Astaghfirullahalazim. Tapi nak betul-betul sebut astaghfirullahalazim. Bukan astaghfirullah ada kan roh datara. Ni kadang-kadang saya dengar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, biar betul-betul sebut astaghfirullah, roh dapan ru ya. Astaghfirullahalazim. Azim bukan azim aja. Azim za tu ya. Tebal bunyinya. Astaghfirullahalazim. Kalau hafal allazi la ilaha illa lagi huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kalau hafal, tak hafal tak apa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak apa lagi. Tak apa lagi tak apa. Astaghfirullahalazim. Siapa tak apa angkat tangan. Astaghfirullahalazim. Hafal ke tak? Kalau tak hafal aja benar-benar lah pun ya. Itu dia. Bukan susah benar dalam Islam ni. Tak boleh nyanyi yang ni, tak boleh nyanyi yang ni, tak boleh nyanyi yang ni. Ambil yang paling senang. Ya. Baik. Yang pertama, ini dia dosa-dosa yang tak diampun oleh Allah tadi ya. Yang pertama al-qatil. Al-qatil. Apa arti al-qatil?
artinya orang yang membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Dia bunuh orang pasal bergaduh. Bergaduh jiran dengan jiran berbunuh. Pasal apa? Pasal bergaduhkan satu pokok di sempadan. Pokok tu ada di sempadan tanah dia dengan tanah jiran. Dia kata dia punya, jiran pun kata jiran punya. Jadi bertumbuk, tak keluar pisau, cok langsung mati orang tu. Mati. Jadi bunuh orang tak apa tu? Bukan dengan hak. Al-qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah. Orang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Pokok apa yang digaduh tu? Bergaduh pasal pokok apa? Pokok terung rembang. Tahu ke demi apa pokok terung rembang? Mana apa terung rembang? Ada besar ni? Betul tak? Kecil benar. Bergaduh pasal pokok terung rembang. Itulah kalau apa? Kalau tidak dikontrol emosi tu, tidak dikontrol temper tu, memang kopi tu lah. Dulu dah saya cakap, banyak orang bercerai pasal apa? Suami isteri bercerai pasal apa? Pasal bergaduh pasal gula tawar. Bergaduh pasal gula tawar, langsung cerai. Udah ada cerita ni, ada tak? Makan-makan suami tu makan gula macam tawar lesor gula tu. Dia pun ngempas pinggan. Aku penat beli garam, seguni aku beli garam. Kamu macam kau mana tak ada garam kata. Isteri bila dengar itu molek lah nyakap pinggan. Abang mana tahu, abang duduk luar balik nak meradak dia kata. Tahu meradak? Balik-balik nak beradak je orang di rumah, beli budak lah, masuk kain lah, masuk baju lah, masuk molek apa, masuk tai anak lah. Abang sampai nak beradak je kata. Sudah apa? Kata suami tu, kamu aja yang tak guna langsung kata. Masak sikit pun tak erti kata. Sudahnya aku tengok, aku kan dak kamu kemarin katanya. Udah. Siap dah tu, bila keluar perkataan itu siap dah tu. Isteri pun nyekap pinggang dia. Ayah pun bukan dak abang kemarin katanya. Abang yang tergilek-gilekkan ayah kata. Sudahnya hantar ayah balik rumah mak bapak ayah kata. Tahu ke ayah? Ya Allah, dia memang tak kerti ayah ke? Hantar saya balik rumah mak bapak ayah katanya. Lepas tu sudahnya tak boleh nak baik lagi, masing-masing dengan tempernya. Tak boleh nak baik lagi, sudahnya bercerai. Tulis dalam borang perceraian tu apa? Sebab-sebab perceraian. Tulis apa? Kerana gula tawar. Sikit kau punya malu tu. Ya. Jadi sebab itu kalau gula tawar apa buat? Ustaz-ustaz ni lah. Apa buat kalau gula tawar? Minta aja garam. Bak garam sini. Berapa bang? Bak lah. Kata ada lah gunanya. Kata pelan-pelan sebut. Senyum-senyum aja masa tu. Lepas tu ambil garam tu, angkat tinggi-tinggi, tabur dekat atas. Dia nak marah tak boleh, suaminya senyum. Tak boleh nak marah, suaminya tak ada marah. Jadi selesai masalah, tak ada bergaduh, ya. Ini dia. Al-qatil. Yang tak ada hak, yang bunuh dengan hak tak apa. Ya. Kalau orang tu berzina dan dia tu pula zina muhsan, artinya dia dah merasa persetubuhan, dia rejam sampai mati, dia lontor dengan batu. Orang melontor tu berdosa ke berpahala? Berdosa ke berpahala? Berpahala. Itu membunuh dengan hak, dengan dibenarkan, ya. Tak apa. Begitu juga apa namanya, dalam peperangan, ya. Dalam peperangan kenalah bunuh musuh tu. Walaupun yang jadi musuh tu ayah dia sendiri. Kalau dia menentang Islam, kena bunuh dalam peperangan, ya. Ataupun abang dia sendiri ataupun pak saudara dia sendiri kena dibunuh dia tu, iaitu dapat pahala. Yang ini membunuh dengan tidak ada hak. Itu yang dapat dosa dan Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa itu, ya. Itu yang pertama. Ada bangkangan? Tak ada. Okey. Yang kedua, arrafun. Arrafun, ya. Iaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu, yang tiada sabit ambilnya yang sahih, seperti orang yang bercerita. Cerita bahari. Bahari itu cerita-cerita yang berunsur jahat. Dan berhubung, berpindah cerita ini, tapi tak ada sumber yang nyata. Seolah-olah macam beri khabar angin lah, memberita khabar angin yang tidak sahih. Tapi mengenai orang. Kalau berita-berita begitu aja tak apa. Ini mengenai orang. Si Anu tu begini. Kalau tak betul macam? Kena minta maaf dengan dia dulu, dengan orang yang kita ceritakan tu dulu.
baru diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan lekas-lekas benar mengeluarkan khabar angin yang tidak pasti dari mana sumber berita yang kita dapat, ya. Nak mesti ada sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang boleh kita pakai. Berita itu baru diterima Allah kalau dia minta ampun, kalau dia istighfar. Tapi kalau dia taubat, dilaksanakannya syarat-syarat taubat tu, maka diampunkan oleh Allah. Dalam hal ini, di antara syarat taubat tu, orang yang kita cerita mengenainya tu mesti mengampunkan kita dulu. Baru Allah ampunkan dosa kita. Itu namanya apa? Ar-Rafun, ya. Yang ketiga, mana dia nanti tak habis lagi bacanya, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu, yang tiada sabit itu tidak tak tetap, ya, tak tepat, tak tahu sumber dari mana. Tiada sabit ambilnya yang sahih, seperti orang yang bercerita bahari, cerita-cerita yang berunsur jahat dan berhubung tu tiada orang yang kita cerita. Ya. Dan kata setengah ulama, Ar-Rafun itu iaitu orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya aku mengetahui yang mencuri dan tempat yang hilang. Aku tahu orang mencurinya sanu. Padahal dia tak ada bukti, tak ada sumber yang sahih, tak ada. Hanya teka-teka aja. Sanu lah kerana dia kerja memang mencuri. Padahal ketika itu dia bukan mencuri barang yang hilang tu. Ya, dia memang pencuri. Ya, tapi ketika itu dia tidak mencuri barang yang hilang tu, lalu kita tuduh dia tak lain sanu tu. Itu dosa besar, ya. Baik, kemudian yang ketiga, al-musawwir iaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang, dan jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Jadi jangan menyerupai satu binatang, jangan menyerupai binatang. Jangan macam anjing, jangan macam kuda, jangan macam apa lagi, ular sawa, jangan macam binatang lah, jangan macam rimau, jangan serigala. Dia menyerupai, berlakon macam binatang, ya. Buat buat perkara-perkara yang unsur binatang, ataupun melakonkan perbuatan binatang, ya. Itu tidak diampunkan Allah dosa itu. Walaupun tak ada bandingan, seperti kuda yang bersayap. Mana ada kuda bersayap, tapi dia buat macam kuda bersayap. Begitu juga orang yang melukiskan rupa-rupa binatang. Jadi cikgu-cikgu jaga, ya, jangan suruh murid-murid melukis gambar benda-benda yang ada nyawa. Itu berdosa, ya. Esok disuruh Tuhan bagi nyawa kepada benda yang kita lukis tu. Jangan lukis gambar kuda, jangan lukis gambar biawak, jangan lukis gambar burung merak. Semua bernyawa belaka tu. Nak lukis bunga, tu tak apa lah, ya. Walaupun dia ada nyawa, tapi tak ada salah melukis gambar bunga, ya. Gambar binatang tu salah. Ya. Ada ke cikgu ni? Melukis gambar singa, melukis gambar ular, melukis gambar apa lagi? Gambar ikan. Ya. Esok disuruh Tuhan bagi nyawa kepada dia. Apa nak dibagikan? Baik. Yang keempat, apa dah? Mudminu hamrin, iaitu yang mengekali minum arak, dan dihubungkan pula dengan dia sekalian yang memabuki. Bukan arak aja, apa saja yang mabuk tu, ya. Maka iaitu haram lagi dosa yang besar, tiada diampun Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia. Jadi minum arak ni berdosa besar. Innamal khamru wal maisir, ya, wal ansab dulu, wal azlam dulu. Wal ansab dulu, ya, wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak dan judi, lagi bertenung nasib, dan juga patung-patung itu, ya, adalah perbuatan keji yang datangnya daripada syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah kamu daripadanya. Itu dia, ya. Jangan minum arak. Ini minum arak ni budaya orang kafir. Ya, mereka bila pagi-pagi je minum arak, whisky lah, brandy lah, lagi bulldog lah, Guinness stout lah, tiger beer lah,
Lagi apa? Konyak lah, VSOP lah. Tengok teror ada ustaz ni. Nama arak pun hafal, nampak? Jangan minum arak. Saya hafal je, tak ada pernah saya minum arak je. Jangan nyolang mata nak ustaz tu dia ada minum kot betul. Tak ada ya. Cuma jangan minum arak. Ya, kerana kalau ada lah botol arak macam ni dalam rumah kita, malaikat tak masuk tau. Malaikat tak masuk. Lari dia malaikat tu. Ya? Di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir diharapkan siapa datang? Siapa datang? Malaikat datang kerana malam tu dikira malam apa? Lailatul Qadar. Jadi malaikat tu datang. Ya. Dia datang pergi ziarah semua orang beriman tu. Rumah ustaz dia ziarah, rumah ustazah dia ziarah, rumah perempuan ziarah belakang. Bagi salam pula tu. Tahu? Dia ziarah bagi salam. Cuma kita tak dengar lah, kalau dengar pensan pun. Tak dengar dia bagi salam. Berjabat tangan pula tu. Jangan bayangkan dia assalamualaikum jabat tangan. Wah, hitam dia berbulu tangan. Kalau itu pensan pun. Tapi memang dia bagi salam dan berjabat tangan dengan tuan rumah tu. Beruntunglah orang ketika itu dia sedang berzikir, sedang beribadat, ya, sedang apa ya. Itu malaikat tu masuk tu, tahu? Dia bagi salam kepada tuan rumah tu. Dapat pahala berapa? Berapa banyak pahalanya? 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Macam 1000 bulan. Berapa tahun punya? 1000 bulan berapa? 43.3333333 bulan. Tak berapa 3 sampai habis lah. Dia pasal lebih 3. Ya. Kalau 1 tahun aja kita dapat bertembung dengan Lailatul Qadar, ya, kita dapat pahala 1000 bulan punya pahala. Ndak ke tak nak? Sebab itu jangan meroloh malam tu ya, 10 malam terakhir tu jangan meroloh. Tahu apa meroloh? Tidur. Bangunlah, berzikirlah, baca Quranlah, semayanglah dan sebagainya. Malam-malam yang terakhir itu, 10 malam yang terakhir. Tapi ada 4 keadaan malaikat tu tak nak masuk dalam rumah. Yang pertama, kalau ada dalam rumah tu orang yang mabuk arak. Kekal dalam mabuk arak sampai ke pagi dia mabuk je. Tak ada kerja lain, nyanyi je, aci buka pintu. Dia mabuk je. Yang itu dia tak masuk. Yang kedua, kalau ada dalam rumah tu orang beli anjing atau orang beli babi. Kalau tak ada anjing dan babi betul pun ada gambar anjing, gambar babi. Pelihara tu. Gambar tu gambar yang 3 dimension, bukan gambar yang macam dalam kotak tu. Gambar yang apa keluar cakap Melayu 3 dimension, apa yang 3 dimensi tu ya. Yang macam inilah, ini 3 dimensi lah macam ni ya. Boleh pegang tu ya, yang apa tu macam apa namanya tabung itulah ya. Ada gambar babi. Ada tak tabung duit silin gambar babi? Ada tak? Gambar babi, gambar anjing. Kalau ada itu tak masuk mereka tu. Ya. Yang ketiga, kalau ada dalam rumah itu orang yang menyimpan patung-patung. Patung tu macam patung lah. Yang 3 dimensi juga, ya, bukan gambar patung tak apa. Patung-patung. Dah ada patung tu dia baru lepas menang sepak takraw, dapat patung orang tengah nyepak bola takraw tu. Ada tak? Ada menang tak? Dapat patung apa tu, bawa balik letak pula atas Quran, letak atas kitab ayahnya pula ya. Malaikat dengar itu lari dia. Ada patung kata lari tanah. Yang keempat, kalau ada orang dalam rumah tu orang dalam junub yang haram. Tahu ke junub haram? Junub halal tak apa ya, ni junub haram. Tahu ke dah apa junub haram? Ya Allah. Tak tahu dah mana? Kalau bukan zina tu salah satu daripadanya dah. Ya. Umpamanya dia mengeluarkan mani dengan sendiri, itu junub haram lah tu ya. Atau nak terang benar ke? Ya, dia berzina macam tadi. Ataupun dia mendatangi isterinya melalui tempat-tempat yang tak betul ya. Tahu ke?
Itu semua junub yang haram namanya. Itu 4 keadaan. Dia tak masuk, lari dia. Tapi yang tak masuk tu malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya, lantaklah apa ada dalam rumah tu. Time dia masuk lah tu. Apa dia? Malaikat apa? Malaikat maut. Lantaklah 5 tangki arak dalam tu. Kalau time dia masuk lah tu. Lantaklah patung besar-besar, patung Buddha tu dalam rumahnya. Time dia masuk ya. Begitulah, apa saja dia time masuk ya, tak kira. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa maut mati yang kamu takut padanya itu, yang kamu nak lari daripadanya itu, pasti akan menemui kamu. Itu malaikat maut, dia tak peduli apa pun ya. Okey, itu dia malaikat tu. Mengapa ke situ pergi tadi? Orang yang kekal minum arak ya. Orang yang kekal minum arak, malaikat tak masuk dalam rumah dia. Dan dia merupakan dosa yang besar yang tidak diampunkan oleh Allah kecuali dia taubat dengan taubat nasuha. Baik, yang kelima, mudimuz zina, iaitu orang yang mengekalkan zina. Maka iaitu daripada dosa yang besar yang tiada diampun akan dia. Kekal berzina. Ya. Hari ini ada tak orang kekal berzina? Ada tahu. Dia kekal dalam keadaan berzina semata-mata. Zina ni dalam Islam tu seakan nak dibuat, dekat pun tak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, kata Allah ya. Jangan kamu hampiri dengan zina kerana ia perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat jahat, kata Allah ya. Hampir pun tak boleh. Di antara benda-benda yang boleh membawa kepada zina ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Arak salah satu daripada alat-alat yang menggalakkan zina ya. Lagi apa? Pendedahan aurat juga menggalakkan zina. Jadi jangan kita hampiri zina ya. Kerana zina tu dosa yang amat besar. Ya, dalam Islam orang berzina apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau dia muhsan, kalau dia dah merasa kahwin, direjam sampai mati. Kalau dia belum merasa persetubuhan, kejap-kejap itu ditangkap, apa kena? Disebat berapa kali? 100 kali. Lepas itu dibuang negeri ya. Itu hukuman bagi orang yang berzina. Kalau terlaksanalah, mana tahu kan saya jadi Perdana Menteri esok. Ya. Mustahil kan? Mustahil kan saya jadi Perdana Menteri? Kita akan laksanakan hukum hudud. Ya. Bila kena hukum hudud, orang berzina tu siap dah ya. Akan dihukum mengikut syariat Islam ya. Jadi orang berzina ni tidak diampunkan oleh Allah dosanya. Ya, tahu tak macam mana di akhirat besok Allah hukum orang berzina ni? Tahu tak tahu? Kalau tak tahu nak khabar, kalau dia tak tahu nak khabar. Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tahu. Tahu tak payah khabar dah. Ya. Itu hukuman dari Allah bagi orang yang berzina ya. Jadi itu satu-satu boleh dah tahu tak payahlah. Iaitu orang yang mengekalkan zina, maka iaitu daripada dosa yang besar yang tiada diampun akan dia. Allah tak ampunkan dosa itu. Yang keenam, aqul walidain. Artinya iaitu orang yang menderhaka dua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya ya. Ini Allah dah bagi amaran dalam Quran tu ya. Apa ya? Fala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu kata kepada kedua-dua mereka dengan perkataan uff. Uffin tu artinya ya, perkataan bantahan yang apa? Yang very mild, yang lembut berbenah. Itu dia. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, kata Allah. Sekiranya salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya tua di bawah jagaan kamu, dia duduk dengan kita.
Dia dah tua, umurnya dah 72, duduk dengan anak. Tahu siapa umur 72? Ya Allah, tak pernah tengok dia, orang umur 72 tahu. Dia duduk dengan anaknya. Contoh lah. Anaknya tu pangkat besar pula tu. Anak itu gaji banyak betul. Kereta pun besar, pangkatnya pun besar. Jangan kamu kata kepada kedua mereka dengan perkataan uff. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking-tengking mereka. Jangan tengking-tengking mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kamu kepada kedua mereka dengan perkataan yang mulia-mulia, yang lemah lembut. Ada tak mak ayah duduk bersama dengan perempuan? Ada? Macam mana? Nak ngajak makan, ayah mari makan, orang nunggu ni, gitu kan? Macam mana? Macam mana? Ayah, kalau ayah, ayah lah. Kalau daddy, daddy lah, daddy. Marilah makan, ya. Biar perkataan tu lemah lembut. Kuat tak ngapa, jangan nengkin. Kalau orang tua bercakap dengan dia, nak kuat ke nak perlahan? Nak kuat lah, dia dah tua, telinga tak dengar. Lawang lah betul, ayah. Itu bukan nengkin. Yang nengkin macam mana? Ayah, marilah makan. Itu nengkin. Mesti bercakap dengan mereka tu dengan perkataan yang lemah lembut. Dengan mulia, dengan hormat, ya. Kalau tidak, bila derhaka dengan ibu bapa, segala amalan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mayang dia tak terima oleh Tuhan, ya. Puasa sunat lah, Ramadan pula, Rajab puasa, Sya'ban puasa, Syawal puasa, Zulhijjah puasa. Sikit pun tak terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia derhaka kepada kedua ibu bapaknya atau salah seorang daripadanya. Hari ini ada tak orang derhaka dengan mak bapak? Ada ke tak ada? Dia tak tahan mak bapaknya duduk sama dia, apa buatnya? Hanturnya rumah orang tua-tua. Ya. Mana tahu kan, ya, 2-3 bulan akan datang, jumpa satu orang tu, umurnya 72, duduk rumah orang tua-tua, macam. Ya. Ngapa? Anak tak ada ke? Ada, tapi dia minta nak kawak kan, Saya ada satu orang tahu, cikgu, kawan saya tu. Dah meninggal pun. Dan meninggalnya pun di rumah orang tua-tua. Bila dia dah tua, dia cikgu. Bukan saja cikgu, pelawat lepas itu tahu, dia melawat sekolah. Besarlah jawatannya. Tapi anak-anaknya dia udah pencil, udah umur tua, ya, udah otaknya tak boleh berfungsi dengan baik. Ya, udah mamal, macam-macam lah. Udah nyanyuk. Jadi anaknya malu pangkat besar. Jadi mereka macam tak berapa gemar lah dia duduk dalam rumah tu. Akhirnya dia letak dia di rumah orang tua-tua. Di situlah tempat dia duduk, ya. Tenang aku sini katanya, ya. Ketika dia duduk tu, akhirnya sampai mati dia duduk di rumah orang tua-tua tu. Malang dah kalau ada orang-orang yang kopi tu, ya. Tak dapat mencium bau syurga, tahu, bila derhaka dengan ibu bapa. Tak dapat mencium bau syurga. Sedangkan bau syurga tu boleh tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Jalan dia trial, tengok 500 tahun. Hak mana? Boleh cium baunya. Katanya jauh ke dekat dengan syurga? Jauh berbenar dengan syurga bagi orang-orang yang derhaka dengan ibu dan bapanya. Ada pun nak dengar cerita Al-Qamah. Ada. Al-Qamah tu apa? Sahabat besar Rasulullah tahu. Tapi bila nak mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Tak boleh nak mengucap 2 kalimah syahadah. Jenuh ngajar ni, tak mau ni saja. Ya. Maka Rasulullah merisaulah kerana kalau orang tak boleh mengucap, tak boleh akhir kalamnya la ilaha illallah, itu tanda orang tu dalam bahaya. Sebab Allah Rasulullah jamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi, ya. Barang siapa akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia dijamin masuk syurga. Sahabat ni jenuh, sedangkan dia terlibat dengan peperangan Badar, dengan peperangan Uhud, banyak perang-perang dia terlibat. Tadi Rasulullah risau dia ni tak dapat masuk ke dalam syurga kerana dia tak boleh mengucap.
Dia pun maklum oleh Rasul. Rasul ni dia Allah bagi dia jalan keluar dalam apa saja masalah dia. Dia pun teringatlah. Dia pun tanya sahabat, dia ni ada ke mak bapak? Kata dia tanya sahabat. Jawab sahabat, bapaknya dah tak ada, maknya ada katanya. Ada di ujung kampung tu di rumah ni katanya. Pergi panggil dia, kata Rasulullah. Sahabat pun panggil maknya. Udah dengar ke tak? Udah dengar dah sampai hari. Dia pun panggil maknya. Mak pun datang. Rasulullah pun tanya, kamu kenal ke orang yang sakit ni? Kenal, kata maknya. Mungkin dia jawab, kenal katanya. Mungkin aja jawabnya. Kamu tahu ke dia ni dah sedang nazak dekat nak mati? Tahu katanya. Atik kalau dah kamu tahu, kata Rasulullah. Pandai Rasulullah cakap atik. Itu bukan hadis ya, jangan jadi hadis pula ya. Kalau dah kamu tahu, dia tu apa? Dia tu dah nak mati, kamu ampun kalau dosanya, kata Rasulullah ya. Apa jawabnya? Tak kusio katanya. Orang tua tu pun pandai cakap perak. Tak kusio katanya. Ya. Kerana dia telah menyakitkan hati aku katanya. Ada sebab-sebabnya lah ya. Tak diterangkan apa sebabnya, tapi ada setengah riwayat mengatakan dia tu ada salah komunikasi aja. Dia bawa barang makan ke rumah anak dan menantunya. Datang menantu itu ambil barang makan tu bubur dalam lemari. Yang dihidangkan makanan yang dia masak sendiri. Jadi Alqamah ni tadi dia makanlah apa yang dihidangkan oleh isterinya. Dia tak tahu maknya dia bawa hadiah. Rupanya mak tu bawa hadiah makanan untuk dimakan oleh suami dan isterinya. Untuk makan bersama ketika itu. Tengok dia maknya tak ada barang yang dibawanya. Tak ada bawanya. Panggang petuk tak bawa. Tahu panggang petuk? Mudah tak tahu. Nak tahu resepi panggang petuk? Ini orang pandai panggang petuk. Tahu? Ustaz ni tak tahu apa benda panggang petuk. Panggang petuk tu ikan ruan besar tau. Ikan ruan besar namanya badar gelon, ikan badar. Orang Perak kata ikan badar. Nak masaknya macam mana? Jangan dibelah perutnya, dikeluarkan benda-benda dalam perut tu dikeluarkan ya. Lepas tu dicuci elok, lepas tu dalam tu dibubur cabai, dibubur asam, dibubur nyok, dan bubur berbagai-bagailah awal-awalnya. Lepas tu dipanggang. Nak manggangnya jangan dekat dengan api tau. Jauh dengan api, biar dia terasa panas tu, slow and steady sampai dia masak. Masak dia dari pagi tu, petang karang baru masak. Itu mak saya arwah yang pandai masak tu tahu. Bila kita makan yang itu, semua terasa, masinnya terasa, asamnya terasa, lemaknya terasa. Yang amat sedap tau. Ini resepi dari Ustaz Ibrahim tahu. Namanya apa? Panggang petuk namanya. Panggang petuk. Tak sedar tok mentua lalu tau. Tapi dia ke belakang lah. Itu dia. Dia tak bagi. Lepas dia bawa panggang petuk tu. Tak adalah cerita itu panggang petuk. Saya apa kan ya. Menambah-nambahnya. Jadi begitulah. Tengoknya barang makan yang dia bawa tak ada. Dia pun terus panggil. Kamu ni Alqamah. Kira bini kamu aja. Kamu mentingkan bini kamu aja. Kamu tak tahu. Sampai mak masak pun kamu tak sudi nak makan. Kata. Tercengang-cengang Alqamah. Bila pula apa pula benda yang mak bawa katanya. Ada aku bawa tadi. Mana dia? Isterinya pun tercengang. Saya ingat mak nak bagi saya letaklah lemari, kata dia bininya ya. Dia pun terus menonong balik. Tahu menonong? Dia aku balik kata. Jenuh maknya. Alqamah mujuk dari belakang. Mak, ampunkan saya mak. Ampunkan saya mak. Dia tak peduli. Nehen aja. Tahu nehen? Nehen aja dia. Tutup pintu. Tong kata. Hari-hari dia pergi ziarah maknya tu. Minta ampun. Tak diampunkan juga. Begitulah sedihnya Alqamah sampai dia nak mati pun kopi itulah juga ya. Tidak diampunkan oleh maknya. Jadi bila kopi itu apa kata Nabi? Kalau kamu tak nak ampunkan dosa tak apa. Ya, tak apalah. Nanti dia pun khabar pada sahabatnya. Wahai Ali, wahai Osman, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kamu cari kayu api banyak-banyak. Bawa kemari kita. Dengar itu baru pucat muka orang tua itu. Ada nama apa kayu api itu ya Rasulullah katanya. Apa jawab Nabi? Aku nak bakar Alqamah ni hidup-hidup sebelum dia dibakar dalam api neraka esok di akhirat. Biar aku bakar di dalam dunia ni dulu katanya. Ya. Ingatnya main-main, dia pun rantak tu. Bakar-bakar lah aku tak beli katanya. Ingat main-main. Ya.
Lama-lama sahabat membawa lah kayu api. Dia dah bawa kayu api, kumpulkan kayu api tu, nyalakan kayu api tu, siut kayu api, tahu siut? Siut pun tak tahu, macam mana siut? Itu kayu api, tahu itu? Udah itu pun tak tahu siut, tu apa ada mana ya? Katanya nyalakan api tu. Ada benar-benar ke Rasulullah nak bakar anak saya ni, kata. Kata Rasulullah mana cakap berak lagi? Katanya. Nak aku bakar hidup-hidup. Sudahnya baru pucat muka orang tua tu. Ya Rasulullah, kalau Rabi tu teruslah bakar dia, aku ampunkanlah dosanya, katanya. Bila diampunkan oleh maknya, automatik Alqamah terus mengucap kalimah syahadah. Tak ada pula asyhadu an la ilaha illallah, tak ada, terus mengucap la ilaha illallah. Lepas itu terus mati. Mati dalam keadaan akhir kalamnya la ilaha illallah. Ini orang derhaka dengan ibu bapa, ya. Jangan sekali-kali derhaka kepada ibu bapa. Jangan bagi mak atau ayah tu tersinggung dengan kita. Kalau dia mati dalam keadaan itu, berdosalah kita. Ya. Tapi kalau dia dah mati, kita dulu derhaka juga, apa nak buat? Apa jalan keluarnya? Sentiasa berdoa untuk kedua mereka. Apa saja kita doakan untuk kedua mereka, ya. Nak makan tu berdoa dulu. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lepas tu baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa saja ya, nak keluar dari rumah tu pun, ya, doa untuk ibu bapa dulu. Nak keluar daripada masjid, doa untuk ibu bapa dulu. Kalau kita tukang baca doa, ustaz-ustaz tukang baca doa, jangan lupa memasukkan doa ibu dan bapa dia bersama-sama dengan doa-doa yang lain. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampunkan dosa mereka dan diampunkan dosa kita juga bersama, ya. Itu dia. Itu orang yang derhaka kepada ibu bapa dia. Aqul walidain, iaitu orang yang menderhakakan kedua ibu bapanya, atau salah seorang daripada keduanya. Kalau tidak macam-macam, on the spot kadang-kadang Allah bagi tahu. On the spot kadang-kadang Allah bagi akibatnya. Macam ada satu orang ulama namanya Juraij. Ada pernah dengar nama Juraij? Dia tu ulama besar zaman itu, orang hormatkan dia. Ya, orang anggap dia sebagai ulama, orang panggil dia Tok Syekh. Dia tengah sembahyang sunat. Tiba-tiba maknya melaung dia. Juraij, dia tengah sembahyang. Sembahyang tu sembahyang sunat. Tak ada dia jawabnya. Udah maknya kecil hati. Kamu Juraij, orang manggil buat tak kerti aja. Kamu kena balak esok baru tahu. Begitulah lebih kurang. Ya, kena dibalak di Tuhan esok baru kamu tahu. Kamu sombong dengan mak kamu, katanya. Ya. Lepas itu, tak lama lepas itu, dia difitnah oleh seorang perempuan Yahudi. Ya, dia mengatakan dia tu berzina dengan perempuan Yahudi itu sehingga melahirkan anak. Hebohlah dalam kampung tu, mengatakan Juraij buat anak gampang, Juraij buat anak haram, Juraij berzina. Udah heboh, jatuh namanya. Ya, orang dah tak hormatkan dia lagi, sedangkan dia adalah ulama besar. Ya. Sebab itu puan-puan, kalau kita tengah sembahyang sunat, mak melaung, apa buat? Nyaut. Jangan biar gitu aja, dah datang hukum lepas itu, ya. Main sunat, main wajib tak apa, ya. Main wajib jangan nyaut. Main sunat, nyaut itu. Wajib kita menyahut seruan ibu kita. Ya. Sampai fitnah lah. Sudahnya, sudah lahir anak tu, Juraij pun pergi ke jumpa dengan perempuan itu. Ya. Dia pun tanya kepada bayi yang baru lahir tu. Ya, siapa bapa kamu, tanyanya. Kata bayi itu, bapa aku gembala lembu, katanya. Bukan Juraij, katanya. Barulah dia lepas daripada fitnah. Tapi susah ke tak? Susah ke tak Juraij ni? Susah. Sebab dia apa? Dia bukan macam derhaka. Dia bukan derhaka pun. Dia melakukan sesuatu yang menyerupai penderhakaan kepada ibu dan bapanya, ya? Atau ibu dia. Jadi sebab itu kita dengan mak ni, dengan ayah ni kena pelihara betul-betul. Jangan sekali-kali menyinggung mereka. Ya? Sikit pun tak boleh. Kemudian yang ketujuh, sahir. Apa itu sahir?
orang yang mengerjakan suatu yang jahat supaya menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat seperti balik mata dan lainnya, maka iaitu haram lagi berdosa besar. Sahir tu katanya tukang sihir. Tahu sihir? Memanggil hantu, memanggil malang supaya orang tu sakit perut, supaya orang tu ngelupa, itu sahir. Supaya orang tu histeria, atau histeria menjerit tentu hal tu kena sihir lah tu. Sihir tu perbuatannya haram hukumnya, ya. Kalau dia jadi itu namanya istidraj. Hasil dari sihir tu namanya istidraj, ya. Benda yang dia buat tu. Kadang-kadang dia hendakkan perempuan tu dia jampinya, ya. Wahai Timah, aku tahu asal usul kamu, katanya. Kamu asal dari air yang hina, kamu